Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang mulia, terima kasih tuan pengacara majlis yang berbahagia Ustaz Baharudin selaku Ketua Unit Islam di sini, yang berbahagia Tuan Imam Ustaz Syahril, Puan Afaq, Ustazah kepada kawan-kawan Islam dan untuk bahan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya di depan ni sebab saya tekan laptop ni. Yang kedua, yang ceramah saya ceramah kesihatan. Pasal dipahamkan kesihatan ni kira tiang untuk kebahagiaan rumah tangga dan sebagainya. Dan saya berseluruh sikit, seluruh jangan risau. Kadang saya berbual sikit sebagainya lah. Dan diminta ceramah saya 1 jam setengah. Kalau ada soalan, jangan segan untuk mencelah ke dan sebagainya. Mencelah ke atau nak kanan ke atau nak tulis nota. Jadi kadang ada masa saya terus terang cerita berkait kesihatan lah. Kita pun dah ada dewasa kan, dia semua dah ada yang rumah tangga, dah jadi atuk ni pun ada belum ya. Jadi kalau ada ceramah ni, jangan sekarang ni peluang nak tanya. Ada yang pakai abang kita, ada suami isteri nak tanya, pelik-pelik pun boleh tanya dalam biasa. Biasa Ustaz tak salah kan Ustaz dalam ni. Kalau ada ceramah yang pelik-pelik pun, soalan pelik sekarang boleh tanya, tapi dalam meja kan pasal benda ni kadang rahsia juga kan bagian. Saya okey, ceramah saya bercerita satu kesihatan satu reproduktif ni, dapat anak sebagainya, dapat anak mandul, dapat anak kan sebagainya. Yang ketiga bagai atak-atik sikit ceramah. Sebab ni kadang penting orang tak cerita, jadi saya cuba ceritakan sikit lah. Orang kita buka tirai sikit lah kan, buka tirai sikit. Jadi pasal ni sebenarnya jadi senang nak tanya soal jawab. Tuan Imam, insyaAllah Tuan Imam tak ada soal. Okey, yang pertama, jangka hayat. Kadang kita ni saya petik nota-nota yang penting tau. Nota penting. Yang pertama, jangka hayat kita. Kadang orang tak tahu ada tak itu 200 tahun 6 bulan, tak boleh, minta maaf. So ikut pertumbuhan kesihatan sedunia, umur orang Malaysia ni kita dah 70-an. Jadi untuk maklumat itu sama. Kadang ada orang tak sedar. Jadi dalam dijangkakan yang lelaki awal 70-an. Yang wanita ujung 70-an. Wanita untung tahu umur lebih sikit. Sebab apa nanti saya uraikan sikit. So dijangkakan rakyat Malaysia 70-an. Setakat ini lagi. Ustaz salah tekan ni. Okey, dijangkakan rakyat Indonesia dia kurang sikit dari kita, rakyat Indonesia. Sebab dijangkakan dia umur kita ni dia berdasarkan tahap kesihatan dan environment. Jadi tahap kesihatan ni dijangkakan rakyat Indonesia dia dalam 60-an rakyat Indonesia. Sebab tahap kesihatan ni berdasarkan tahap kesihatan berdasarkan macam kurang ubat, tentunya kebersihan makanan, air dan sebagainya. Ada pakar-pakar electrician, engineer. Salah satu juga. Rendah lagi, tahap kesihatan dia masih air progresif, makanan progresif, orang miskin ramai, hospital berjauhan, susah dapat ubat, vaksin susah dapat,
Dan environment dia banyak, ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir, ada gunung berapi sebagainya. Jadi rakyat Indonesia umurnya rendah sikit. Dijagakan itu. Di negara Jepun umur 80 lebih biasa saja. Di Malaysia ni dijagakan rakyat yang umur 100 tahun tak sampai 1000. Tapi di Jepun lebih 100 tahun 50,000. Jadi kalau pakar-pakar engineer tadi dia kena, maksud dia negara maju ni dah kena jaga orang 100 tahun tau. Tapi sampai melibatkan engineering apa, dia kena tahu perkhidmatan awam, kendaraan awam, taman-taman, hospital, kena kettle betul tau. Jadi dah negara maju ni dah berjaga tempat kos, mana tempat duduk dah kena gitu. Negara Jepun, negara maju. Pasal orang tua pun walaupun 20 cakap, kita betul pun cakap pasal kuat iran kat bawah dia. Dia kena tahu, dia pun ada hak dia. Jadi kita ni mungkin insyaAllah kalau lebih sikit kena hak, walaupun 20 tahun pun tak kursi bagus, tak kenderaan lepas. Jadi kalau negara maju ni, kalau bagai ekonomi, bagai dunia, dia kena tahu itu. Kursi kereta orang bagi lama, orang umur 100 tahun pun masih nak hak itu. Contoh. Okey, di negara Switzerland 100 tahun biasa. Kita dah meninggal tidur lagi 30 tahun. Saya kalau tak pernah pergi, kalau saya ada duit saya nak bawa ke Switzerland, nak tanya orang tu 100 tahun. Tapi ikut kajian jangkaan tadi, orang Switzerland 100 tahun boleh hidup. So kesimpulannya, negara yang bertambah maju, umur dia meningkat sebab tahap kesihatan meningkat, pelajaran dia punya rakyat tahu ini makanan bersih, tak bersih, ada vaksin, ada ubat, jaga mana dia penyakit apa dia jaga. Jadi secara am, bila negara maju je, umur meningkat. Jadi kalau rakyat kita nak 100 tahun, mungkin bukan kumpulan kita lah, mungkin generasi yang akan datang. Jadi secara am juga kita lihat wanita dia untung sikit, umur dia memang lebih sikit pada lelaki. Kalau tanya Pak Imam kampung, dia jawab senang dia. Dia malah pening. Lelaki ni nakal lah, dosa banyak, meninggal awal. Tapi bukan Imam ni, sorry. Dia tak gurau, tapi saya rasa tu gurau. Tak apa, Imam pun gurau, saya pun gurau. Dia lelaki ni, dia gini, bila seorang tu meninggal, jantung berhenti tau. Jantung ni macam enjin kereta lah, enjin kereta. Kata suami dia bawa kereta lalu rasa nak logo orang, nak kurik. 2-3 tahun kereta kondem. Yang dah tukar kereta tak kondem. Tapi suami dia bawa seluruh kereta, sina buat tangan, sina angkat tangan, kan, sampai belakang. Jadi kereta tadi tak lama. Jadi dibayangkan lelaki lebih lasak pada wanita, jadi lelaki kondem. So bukan sebab dosa. So secara lelaki umur dia pendek sikit pada wanita. Okey, yang kedua ni kita nak tahu juga di Malaysia ni ramai orang meninggal sebab apa? Ini saya petik laporan Kementerian Kesihatan hospital dan kita nak tahu juga tau siapa ramai meninggal di Malaysia. So ikut laporan hospital ni rupanya di Malaysia nombor 1 sakit jantung. Kita tak perasan tau. Rupanya di Malaysia ni yang ramai orang meninggal sakit jantung. Nombor 2 kanser, nombor 3 infeksi macam malaria, dengue, HIV, penyakit kecemahan, kena potong kaki, kuman sebagainya, kuman. Yang keempat, aksiden bunuh diri lah, kena pukul, kena rompak, pas balik, driver mabuk apa semua tu, kemalangan bawa. So nombor 1 yang orang tak perasan sakit jantung sebenarnya. Okey, yang kedua maklumat sakit jantung pula, maklumat tambahan pula yang ramai kena lelaki. Rugi lagi, tidak 2 kali kalah sakit jantung. Yang kedua nak kena umur 40-an ke atas. Jadi abang-abang yang umur 40 ni jaga. Kebanyakan sakit jantung lelaki dan ramai kebanyakan bermula 40-an sakit jantung. Wanita terselamat. Memang jarang wanita sakit jantung. Ada 2 sebab. Sebab pertama memang lelaki lasak, sebagainya isap rokok betul. Ada satu lagi, rupanya wanita berdasarkan hormon tau. Semula jadi wanita jantung dia ada kebal sedikit. Kebal jantung. Dia berdasarkan 2 hormon tau. Setiap wanita ada 2 hormon. Hormon estrogen dan progesteron. Estrogen mencantikkan wanita. Wanita cantik, suara halu, bentuk badan keluar semua jadi estrogen. Progesteron untuk mengandung, datang uzur dan mengandung. Jadi sebab 2 hormon tadi, jadi wanita cantik, datang uzur dan boleh mengandung.
Yang lelaki hormon testosteron untuk dia hero, gagah perkasa, belagak, hero semua sekali. Orang keluar besar janggut, testosteron. Gitu. Jadi sayangnya sekarang ni ada sebilangan kecil lelaki nak jadi perempuan. Habis nak jadi perempuan, misal janggut keluar tak boleh. Jadi dia makan pil estrogen, bila dia cukup, misal janggut tak keluar. Licin. Dia makan pil estrogen, yang maknya lembut tadi. Dia makan pil estrogen. Dia cocok estrogen keluar pada dia. So maksud dia sekarang hormon dah senang dapat. Memang itu yang tak boleh kawal. Memang saya dah jumpa suara mak lembut tadi, memang dia beli pil perancang wanita. Nak keluar dia beli pil perancang wanita. Dia makan. Memang dia jadi, memang nanti bisa janggut kuku, jerawat hilang jadi lembut gitu. Tapi satu dia tak boleh tukar, suara dia. Suara apa? Suara. Kalau suara dia jadi halus, memang wanita kalah. Jadi suara dia tak boleh tukar. Okey, wanita kakak nak cuba nak keluar misai janggut, maka pil bawah. Boleh tu, maksud dia hormon dia boleh dapat, manusia boleh dapat. Memang senang. Memang manusia dah senang. Memang sekarang ni kan dah modern, boleh dapat. So saya cerita secara kasar. Okey, so yang jawapan dari soalan tadi, sebab apa wanita jarang kena sakit jantung disebabkan hormon estrogen. So hormon estrogen yang semula jadi pada wanita, dia sikit sebanyak menjaga jantung wanita. Sebab tu kadang kita dengar makan pil HRT kan, ada siapa-siapa dah menopause, makan pil HRT, salah satu HRT jantung jaga bagus. So sebab hormon estrogen tadi menjaga jantung wanita. Jadi sekarang ni wanita yang masih belum menopause tadi, secara tak langsung dia punya estrogen menjaga jantung, sehingga wanita menopause. Bila menopause dia, kena sakit jantung. Wanita boleh kena sakit jantung selepas menopause, 55 ke atas. Lelaki minta maaf, 40 berjaga-jaga dah boleh kena sakit jantung. Okey, yang kedua kanser. Ini kena tahu juga pasal ini kita nak tahu penyakit yang boleh kita semua boleh kena tau. Jadi saya cari maklumat supaya kita sama-sama nak cuba elakkan. Okey, yang kedua kanser. Ini adalah kanser yang popular di Malaysia, kanser yang killer tau. Killer kanser yang boleh meninggal, kanser ni. Jadi saya petikkan ikut laporan perubatan Kementerian Kesihatan Hospital, kanser yang ramai orang kena di Malaysia dan boleh meninggal. Jadi kalau anda nak kena, saya nak kena kanser ni, kena tahu. So kanser lelaki kalau nak kena, kanser kolorektal, usus besar, dan kanser paru-paru. Nombor 3 satu lagi, kanser prostat. Pistol lain, prostat belakang. 3. Kalau nak tambah satu lagi, lelaki kanser kolorektal, kanser nombor 2 kanser paru-paru, nombor 3 kanser prostat lelaki. Apa jaga. Kalau nak kena yang itu lelaki. Yang wanita nombor 1 kanser breast cancer payudara, nombor 1 kanser cervix, nombor 2, nombor 3 kanser kolorektal, nombor 3 share, nombor 3 atas. 3. Ini kanser yang popular yang ramai orang kena di Malaysia dan meninggal. So dia gitu. So macam mana saya beritahu secara sedikit macam mana kita nak elakkan supaya kita tak kena kanser ni tadi. Okey, nombor 1 adalah kanser kolorektal. Kanser kolorektal lelaki nombor 1 setakat ini, wanita nombor 3. Jadi dulu penting. Kanser kolorektal ni kolon dan rektum. Kolon usus besar yang last sekali, rektum yang last sekali, najis kita parking last sekali sebelum kita buang besar. Kalau kita ni buang besar, baru kan dia keluar kan. Sebelum dia keluar tadi, dia parking kat situ last sekali. Jadi sesiapakah yang kemungkinan besar akan kena kanser kolorektal? Ada 3 risiko. Yang pertama, risiko yang seseorang itu buang air besar dia tak tentu. Kebanyakan semenit. Buang air besar lebih 3-4 hari sekali. Ada orang buang besar seminggu sekali lah, 3 hari. Baru lebih senang buang besar, jadi tak payah nak pergi najis. Dapat baru najis, seminggu sekali lagi bagus. Dekat awak, seminggu sekali kalau 10 tahun kena kanser usus besar, tak air buang besar kat belakang, tak buku buang besar. Jadi orang kena kanser kolorektal, akhirnya buang besar dekat perut untuk kanser. So kolorektal tadi yang pertama buang besar dia tak betul. Dia sulit, kadang buang besar keras lah 5 hari sekali, 3 hari, 4 hari apa yang dia jaga. So kalau boleh, mulai hari jangan sebelit. Ada muka sebelit tak ada kan? So yang pertama jangan sebelit. Yang kedua dipahamkan seseorang tadi
dia makan tak seimbang, dia makan banyak daging dengan minyak, daging kambing dan daging lembu, minyak makan banyak, sayur dengan buah tak makan. Dia banyak kena tadi. Kurang sangat berbanding daging dan minyak banyak sangat, sayur dengan buah sedikit sangat. Kena cancer. So dinasihatkan mulai lagi jangan lupa banyak sayur dengan buah. Jadi kalau abangnya sayur tak makan sayur buah tak ada, abang buka mulut, awak ambil timun, sumbatkan. Di sini buka mulut, sumbatkan tomato. So jangan lupa makan sayur dan buah. Yang ketiga, keturunan. Ini susah sikit keturunan. Kalau pakcik ada, ayah ada kena kanser ni, adik-adik dia jaga. So buang so tak betul, satu sulit. Yang kedua, banyak makan daging dengan minyak, sayuran kurang makan. Yang ketiga, keturunan. So dia jaga. Yang kedua lagi, kanser paru-paru dipahamkan lebih kurang 80% disebabkan isap rokok. Memang confirm. 20% nasib. Ada kata tak isap rokok kena juga, ada kata isap rokok tak kena juga. Tapi kebanyakan lebih kurang 80% disebabkan isap rokok. So oleh demikian, kalau boleh cuba pelan-pelan berhenti isap rokok. Memang jelas ini memang laporan perubatan sampai isap rokok sebenarnya dikiraan dia lebih kurang sekurang 30 batang satu hari dan lebih 30 tahun kemungkinan besar kena kanser paru-paru. So kalau boleh abangnya mulai dari cuba pelan-pelan berhenti isap rokok. Yang ketiga, kanser prostat. Tak tulis lelaki kanser prostat. Prostat tadi okey balik semula. Kolorektal tadi dijangkakan umur 50 tahun ke atas. Yang lung kanser 40 tahun ke atas, yang prostat 60 tahun ke atas. Lelaki 60 tahun ke atas, kanser prostat nanti buat kecil lain sikit. Buat kecil berdarah, buat kecil sakit, kecil tak habis sebagainya. Tapi kanser prostat susah sikit nak kesan kecuali ambil darah. So kaum lelaki 50 tahun ke atas, bila jumpa doktor, cakap doktor saya nak cek kanser prostat, nak ambil darah, dia cek indikator. Saya kasar 3 lah. Okey, wanita 3, kanser payudara, kanser pangkal rahim dan kanser kolorektal dah cerita. Kanser payudara ni tadi memang nombor 1. Maaf cakap, kita punya Perdana Menteri sekarang ni, isi pertama Puan Sri Edun kena kanser payudara. Betul kan? Sebelum beliau kena, dia punya kembar kena dulu. Kembarnya duduk di Jepun. Dia orang Jepun kan, bukan Jepun. Duduk di Jepun, kena dulu. Kena kanser payudara. Jadi selepas dia kena, beliau pula kena. Puan Sri Edun meninggal dalam umur 60-an, awal 60-an. Jadi kanser payudara, risiko pertama kekeluargaan. Kalau mak ada, makcik ada, adik-adik ada, boleh jaga. Yang kedua, wanita yang lewat berkahwin, lewat dapat anak. Itu risiko tak kuat. Risiko ketiga tak kuat juga wanita lemak kering. Keempat. Tapi itu semua tak kuat. Yang kuat kekeluargaan. Okey, tapi namun demikian, pencegahan dia mudah saja. Walaupun keturunan ke, kahwin lewat ke, dapat anak lewat ke, badan kepal, yang penting ada punya pencegahan mudah saja. Iaitu setiap wanita disuruh mencegah secara awal. Dikesan secara awal macam mana periksa buah nada sendiri. Kata sendiri, bukan abang periksa kan. Abang periksa dan dia tak ada apa dia. Sebenarnya dia periksa sendiri. Memang betul, pasal cara dia boleh, dia macam jam tau. Kalau tengok majalah, dia periksa macam pelataan. Jadi setiap wanita bila ada ketulan memang suruh jumpa nurse ke, doktor perempuan ke, mana-mana lah, mana yang tak segan mungkin dari di hospital. Kita ambil contoh, ada sekarang ni kalau perasan ada seorang pelakon dramatis, aktor popular, aktris popular, masih ada lagi nampak kan? Sekali ada perhimpunan apa kan, ada Oscar popular dia ada kanser payudara. Kan perasan kan? Umur dia sekarang dalam 57 tahun. Saya ambil cerita, saya tak kenal dia. Saya ambil cerita dia punya penyakit dan jadi senang nak kita nak belajar sedikit lah. So dia dipahamkan umur dia 57 tahun, dia ada ketulan di payudara umur 40. Baca paper itu dah 17 tahun dah ada ketulan. Jadi bila dah lewat, dia stage ketiga tu. Baca saya dah terlewat. Dia kanser payudara, ada 4 stage dia. Stage pertama, kanser tadi di payudara 1 saja.
Stage kedua di payudara dan di kelenjar, ketiak. Bila pegang kelenjar pun bengkak. Stage kedua, maksudnya dah berbak kelenjar. Itu kemudian dah 5 tahun, 10 tahun. Stage ketiga dah 15 tahun tadi, sama ada dia pecah di kulit. Pecah. Pecah, maksudnya dia timbul sampai ke kulit ataupun organ jiran. Tengok ketulan di payudara sebelah kiri ke atau ada di tulang rusuk. Dia stage ketiga, tak tahu pecah tak pecah, walau pecah atau satu. Stage ketiga. Stage keempat mengebak satu badan. Jadi stage pertama nak baik dah 70% nak baik. Stage kedua 50-50. Stage ketiga pelakon ni nak baik 30% tau. Pada saya berat. Tak boleh baik 70 tau. Stage keempat nak baik 10%. Lagi kelewat. Jadi pelakon tadi saya rasa dia lewat sangat. Dia biarkan sampai 17 tahun dah jadi stage ketiga. Pada saya kelewat. Ikut hospital punya protokol, setiap wanita bila pergi ke hospital dengan ketulan di payudara memang cover, ketulan akan dikeluarkan secepat mungkin. Dalam masa sebulan pergi operation, memang pensan dia tak boleh potong jerit kan, tak. Dia pergi operation bagi dia keluarkan. Memang dikeluarkan. Memang doktor pegang dia kanser tak, dia mesti keluarkan sebab sel tadi memang dipotong macam bawang tau, memang dia tengok betul. Jadi yang pelakon tadi 17 tahun memang tak ke hospital. Dia pergi sekali tak. Pasal hospital punya protokol memang setiap ketulan akan dikeluarkan. Yang kedua berita baik pula, berita baik sebenarnya setiap ketulan yang ingat kanser tak juga dia kalau 1000 orang seorang dia kena gitu. Tapi setiap kadang ada ketulan macam susu pekat dan sebagainya. So yang kanser ni biasanya ketulannya keras dan tak sakit. Biasa dia keras tu pun dia tak akan terus besar dalam masa dekat, dia lama. Dia ketulan, waktu lama dia besar sikit. Kalau yang agak bengkak ke ada bisul atau bengkak tu bisul nyamuk gigit atau orang gigit. So yang kanser tadi adalah keras dan tak sakit. Bukan pasal dia tu kena nyamuk pula, ni kanser tak. Dia maksudnya dia keras dan tak sakit. Tapi itu bagi hasil lepas. Okey. Peringkat perempat, berebak. Biasa ada kanser 60. That's why ini kanser payudara ni memang nombor 1 kita tau. Memang siapa kena memang kurang nasib baik lah. Pasal sebab tu kalau dia kena stage pertama tadi, sepatut doktor tadi memang satu dibuangkan, bukan buang semua sekali. Kadang stage pertama dibuang sebahagian lah. Lepas tu doktor rawat sekali tau. Kadang sepatutnya, that's why kanser payudara ni susah sikit. Kadang dia rawat sepatutnya okey, tapi kadang terlepas, kadang sel dia ada sikit-sikit tertinggal. Jadi kadang dia berebak. Itu nasib dia memang. Alai stage pertama doktor tadi dari segi rawatan stage pertama tadi mungkin tak secara total ke gitu. Walau-walau doktor ingat total tapi tak total. So ini kira memang bahaya, memang nombor 1 pembunuh tu. Jadi sepatutnya stage pertama tadi, sepatutnya kalau buat secara total, bukan total kan, maksudnya total rawatan ada kemoterapi ke, ada radioterapi ke setiap 3 bulan itu sepatutnya okey. Tapi kadang nasib baik, kurang nasib baik memang dia berebak. Dalam masa berapa tahun stage keempat, 3 tahun stage keempat. Saya takut stage pertama doktor miss lah. Walau kita doktor biasa kan, takut stage pertama tadi umur masa stage pertama umur pun dah 50 lebih kan. Takut bukan stage pertama lah doktor terlepas pandang. Dia tak. Oh stage keempat tak juga. Saya rasa masa stage pertama sel tadi tak buang habis, terlepas pandang. Kadang sel ni dia satu pandang tu ada gerak. Sel kat situ, cancer sel situ, ni macam kian kubur, dia makan darah apa semua, dia boleh sunyi je lah maksud itu. So maksud dia, buang rawatan stage pertama, saya rasa doktor please lah. Rasa saya mungkin dia stage kedua ke apa. Maksud dia, bila buang tadi, ada sel tadi berat tempat lain tau. Bila stage keempat dah satu, semua kena tau. Dekat otak, dekat kubur semua. Saya rasa sama ada rawatan total tadi terlepas pandang atau masa sudah walaupun begitu sel dia terlepas. Dia tak buat bila terlepas.
Rasa kita anggap doktor buat yang terbaik lah. Memang nasib gitu. That's why kesimpulannya kanser ni memang bahaya. Okey, cek. Nak kata kaitan tidak, tapi sebenarnya wanita digalakkan pasal dia benda dekat situ juga tau, susu badan. Okey, yang kata risiko tadi itu tadi, risiko yang dipahamkan tadi, satu risiko kekeluargaan, nombor satu yang tertinggi, yang kedua lewat berkahwin, yang ketiga lewat dapat anak, itu. Yang keempat lemak lebih sikit. Yang kata susu badan tak boleh, dia bawah sangat itu. Jadi dia kata ia ke tidak, tapi secantiknya wanita susu badan itu dia. Jadi saya tak boleh komen, tapi itulah. Direct tidak. Okey, bang. Sila bang. Tak pasti, tidak. Mungkin tidak. Jadi saya doktor dia banyak stage ni. Kadang ikut keadaan. Ikut terserah pada dia. Ada pengalaman Pak? Ada sampai sekali ada. Okey. 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 Bukan pengalaman, dia baca tu lah. Dia ada gini, di ikut stage kan doktor punya tu. Ini maksud dia rawatan dia di ikut stage ni. Jadi detail dia saya pun tak pasti, tapi kadang dia punya rawatan secara am, ada pembuangan, ada radioterapi, ada kemo berdasarkan keadaan. Kadang bila pecah-pecah lagi ada stage 1A, 1B, ada 2A, 2B tu. Jadi tak pasti tu. Saya detailnya kena biar pakar, tapi maksud dia banyak susunan rawatan. Ada soalan ni? Okey, kanser pangkal rahim pula. Kanser pangkal rahim ni pula nombor 2 kanser wanita. Dia gini, dia terbalik pula, wanita yang kahwin muda sangat. Secara kasar, muda sangat. Maksudnya melibatkan seksual awal muda sangat. Sebelum yang kalau bukan Islam dia bersama dulu. Bahasa asing. Okey, kanser pangkal rahim pula sekarang ni ada berita baik sebenarnya. Dia kena pasti 70% disebabkan kuman virus HPV. Sekarang ni saintis kena pasti kanser pangkal rahim ni 70% disebabkan kuman virus. Jadi oleh demikian baru-baru ni dikena pasti pula ada pelalian. Pelalian untuk suntik mencegah kanser pangkal rahim. Jadi sesiapa yang suntik pelalian tadi, insya-Allah 70% confirm tak kena. So insya-Allah bagus. Digalakkan wanita pelajar 16 tahun ke atas. Tapi kalau tanya sekarang dia masih diwawarkan, mereka wawarkan, majalah kadang ada untuk puan-puan tanya dulu. Puan-puan tanya dulu, semak dulu puan-puan. Pasal suntiknya 3 kali, bila suntik 3 kali, insya-Allah terkawallah daripada kanser pangkal rahim. Pasal benda ni kena bayar sendiri, swasta. Maksudnya 100 lebih 3 dekat 4,500. Bahasa sikit. Jadi kena tadi tu. Pasal mereka lama mungkin buah kan macam marah, bila dah banyak buah sikit lah. Jadi maksud dia kena tanyalah dia, pasal ini penting ni kanser pangkal rahim ni pun dia boleh meninggal ni panggil. Jadi sekali kalau ada majalah ke tempat mana tanya doktor mana ada tak peladian kanser mencegah pangkal rahim. Kalau ada cuba tak boleh tak doktor suntik supaya mereka memang digalakkan. Nombor 3 tak dapat. Nombor 3 sama Okey, berbalik pada sakit jantung lelaki tadi. Ini secara kasar, ini risiko dia. Risiko kerajaan satu dunia, kanser, sakit jantung, ini risiko kerajaan satu dunia. Yang mana boleh, ini untuk lelaki pula, yang boleh kena sakit jantung tadi, yang umur dalam 40 tahun ke atas. Sesiapa yang ada risiko ni berjaga-jaga. Iaitu darah tinggi macam manis kalau tak dikawal, berat badan mendadak, nombor 3 kurang senaman, nombor 4 merokok, nombor 5 kolesterol tinggi, yang ke-6 tension problem, problem apa sebagainya. Yang ke-7 buah-buahan tak makan, yang ke-6 akhir sekali minum arak. Misalnya satu dunia kajian tu. Okey, kalau lupa ingat 3 sudah, 3 yang teratas. Untuk nak risiko untuk kena sakit jantung, ada 3 risiko yang teratas tau, yang common risiko bila dia buat kajian, ada 3 ni memang ada kebanyakan.
untuk kena sakit jantung, iaitu kolesterol tinggi, yang kedua merokok, yang ketiga tension, stres. Sekali-sekali ramai orang politician ramai kena bau ni. Kalau nama tak naik, menantu naik, menantu kalah nikah. Ada kan? Ada kan? Ada di mana Pantai Timur, dalam nak kaki nama susah, masuk kalah dulu. Masuk hospital kayak tu. Gamak. So 3. Memang 3. Ini kajian tu benda tau. So yang isteri dia nak takut suami dia takut sakit jantung, bawa jaga 3. Nanti apa kolesterol tinggi tak? Apa yang isap rokok ke tak? Yang ketiga abang jangan tension bang. Jangan marah bang, dan relax bang. Kolesterol tinggi. Ini penting pasal kolesterol tinggi. Ada orang tak perasan tau kolesterol yang mana. Ada tak pasti. Ada selalu saya pernah tanya, ada maklumat yang salah tau. Jadi seperti itu pasal maklumat ni ada setengah orang yang tak betul. Yang pertama doktor, kolesterol dengan minyak sama doktor, 2 kali 5. Minyak kolesterol salah. Minyak lain, kolesterol lain. Yang kedua doktor, saya tengok wayang tajuk dia cinta kolesterol. Jadi siapa yang lelaki wanita pada gemuk, orang besar kolesterol tinggi. Salah dulu salah. Kegemukan disebabkan minyak. Minyak lain, kolesterol lain. Sebagai contoh kalau tak percaya, pergi di supermarket tengok pelantar. Pelantar kan biasa majlis pelantar dengan kaya. Nanti pelantar tadi dia tulis depan tu, dia punya kandungan. Dia tulis minyak, betul, minyak sayuran campur minyak kacang soya tanpa kolesterol. Tak ada kolesterol. Jadi minyak kolesterol lain. So saya nak senangkan ingat sampai bila boleh ingat benda ni. Kolesterol terdapat di sumber haiwan, binatang. Daripada sayuran, tumbuhan, buah-buahan, kolesterol kosong, tak ada langsung. So minyak-minyak sumber tumbuhan, minyak sayuran, minyak buah-buahan, kolesterol kosong, tak ada. Kolesterol terdapat di haiwan. Daging kambing, daging lembu ada kolesterol. Susu lembu, susu kambing ada kolesterol. Kalau gambar cheese, mentega, gambar lembu kan, gambar lembu dari produk ada kolesterol. Jadi kolesterol sumber haiwan. So kambing ke, so apa gearbox ke, apa ke ada kolesterol. Telur ayam, ayam pun binatang. Telur ayam hijau, telur kuning tadi ada kolesterol. So tak ada ayam yang telur ayam yang tak ada kolesterol. Kadang ada pilihan. Rasa dia bohong, call balik. Call pejabat, tengok betul lah, cek betul lah. Kadang dia bohong, memang ada kolesterol ni. Kalau telur ayam yang betul-betul tak ada kolesterol, boleh makan. Dan itu semua ini lah. Okey, betul lah. Pandai buat. So, belum ada telur ayam yang tak ada kolesterol. Memang ada kolesterol. Yang telur kuning tadi. Yang keempat, seafood. Seafood pun tinggi, sotong, ketam, udang, kapal tinggi. Kerang, kecuali ikan. Actually, the best makanan ikan. Makan ikan kadang lemak turun, kolesterol pun turun. Tapi sayangnya ikan mahal. Orang sangat lah, kolesterol dekat. Kadang kita pun kelakar juga tau, Malaysia ni, keliling laut tau. Ikan mahal. Ikan import pada, ikan kita kelakar kan, import pada Thailand, ikan. Itu kadang kelakar, ikan the best tau, patut ikan murah tau. Sekali murah pun tak cukup. Tadi on the way saya baca radio kata dekat Sarawak nak buat, baru nak start baru, dia lapang apa nama. Sarawak nak buat berat, tapi tak tu bila siap lah. Berat tak cukup. Kadang Malaysia bumi hijau, berat tak cukup. Keliling laut ikan tak cukup, the best ikan. Ikan mahal tu, dekat RM18 kan, saya pun tak tahu kan. Dekat-dekat itu lah, RM20, ikan kecil RM18 tu. Mahal. Sampai ikan. Sebab tu orang makan minyak ikan. Ya, dekat tu lah, tu actually okey. So yang keempat, kita nak local. Dia macam sate limpa, sate ginjal, sate kobo, sate bau, sate bombat, apa semua sate kan. Dia ada kolesterol. So kesimpulan dia kolesterol tadi bukan jangan tak makan. Saya pun makan ke, telur pun saya makan, daging makan ke. Tapi maksud dia menjaga lah. Maksud dia menjaga. Pasal jawapan kita nak beritahu tadi semula dia sakit jantung nombor 1 gila, nombor 2 kolesterol tinggi, yang ketiga nak tahu juga makanan mana banyak kolesterol lah. So ini dia. Jadi berjaga-jaga, bukan tak boleh makan, berjaga. Jadi okey, kalau ikut gambar raja
perubatan memang jelas, memang ini kes konon-kononnya pembuluh lah, arteri, vein sebagainya. Ini cantik di darah jantung, di pipe darah nak ikat jantung apa. So kolesterol ni memang tepat, kolesterol ni memang dia tersumbat di pipe darah. Jadi bila kolesterol banyak sangat, darah tak jalan, jantung berhenti, memang confirm. That's why kolesterol ni dia masuk dalam pipe darah. Itu yang problem. Yang lemak minyak dia bawa kulit, perut kucing. So lemak minyak lain dia okey lagi, dia masih bawa kulit, bukan tak apa. Kolesterol ni bukan bawa kulit, dia direct dalam pembuluh darah, perut tersumbat, jantung berhenti. So kolesterol lagi bahaya. So bahaya benda makanan tadi. So jelas kan, saya nak cerita dari segi perubatan. Okey, merokok ni tadi, ada sesiapa agak-agak nak berhenti rokok, sekarang ada berita baik sikit, iaitu chewing gum. Chewing gum Nicorette dengan ada plaster Nicorette dan rokok Nicorette. Okey, rokok ni ada dua chemical, semua dah tahu, tapi ada dua chemical penting tau. Yang satu tar, tar ni asap. So asap ni kena kanser paru-paru. Yang kedua, asap tar ni jalan raya tar, gigi jalan raya tar. Jadi sampai rokok banyak sangat, kanser paru-paru dan gigi tar. Memang je lah pasal tar kan jalan raya tar. Okey, yang kedua nikotin. Nikotin ni yang sebenarnya yang problem nikotin. Satu, bila kita perokok dia dapat nikotin ke otak, dia segar, memang segar, tak ngantuk, idea pun terbuka, memang pokok bagus. Tapi sayangnya nikotin ni ke kaki, dia nak lagi ke kaki. So problem besar rokok, dia nak lagi, tapi tar yang kacau. Sebab tu perubatan di kajian, kata kita cuba agak-agak sesiapa dah besar rokok, kita kasih nikotin saja, pasal tar ni. Okey, yang wanita tadi panggil passive smoker tau. Yang lelaki active smoker betul, wanita yang leto dekat suami dia kan asal ada seluruh atau pasif, boleh kena. Ada seluruh dia panggil pasif. Yang aktif, yang tak aktif, yang pasif yang nampak. So dia jaga itu. Jangan ingat isteri tak kena lah. Sebab tu ada suruh isteri garang, apa asal rokok, luar rumah. Maksud ada kan, suruh orang tua kan. Jawab pasif boleh kena lah. Saya tu dia panggil pasif. Okey, so Nicorette tadi tu ada. Bila chewing gum dah tak payah rokok, dia masuk chewing gum. Dekat farmasi jual satu papan ada 10 dalam tu macam vendor. RM1 lebih lah, satu papan $9. Dia tanya lah, tanya kat mungkin unit, tanya unit perubatan ke ataupun di luar dia tanya. Cara dia senang dia, siapa dah sisa rokok tak isap, ambil chewing gum punya papan. Chewing gum Nicorette tadi, dalam masa 2-3 minit je, chewing gum Nicorette-nya nikotin pergi kat otak, rasa ni macam dia isap rokok. Lepas tu buang. Dalam masa 1 jam nak rasa isap rokok, ambil chewing gum. Mana favorite? Pakai Nicorette. Rokok sebatang 60 sen tak? 60 sen tak sesa. Yang Nicorette sikit 10, sikit 20. Mahal sikit lah, tapi okey je. Tapi mahal sikit lah, tapi cubalah kan. Atau lagi koyok lah, RM5 koyok. Maksudnya dia tak lagi nampak suami tak kira baju nampak. Dia tak lagi 2-3 bulan. Jadi nikotin sentiasa pergi ke otak, rasa segar. Ada juga. Yang keempat, yang ketiga, rokok nikotin. Bisa difahamkan orang lama yang kaya, dia nak gini, sampai tidur pun tak nak gini. Bisa dah biasa tau. Dia nak pegang dia. Jadi yang ada rokok nikotin. Kadang-kadang dia rokok tak penting, dia gaya dia. Untuk yang kaya ni, dia nak start kepada dia. Sebab tu memang apa dia 3, memang perubatan. Bukan saya tahu perubatan apa 3. Chewing gum, koyok tampal ataupun dia gaya dia tu. Cubalah adik-adik, cubalah kan daripada counselling semangat, tapi cuba. Maksudnya ada kaedah lah, macam siapa nak cuba nak pergi rokok. Stres tu sajalah. Maksudnya sekarang ni stres penting lah. Dari segi sakit jantung nombor 3 tau. Jadi maksud dia merayu pada isteri, jaga suami baik. Jangan kasih suami problem. Maksud cubalah. Suami tak boleh tidur, nyanyikan lagu lah. Buat-buat ke apa, tak boleh tidur, campak kan. Maksud dia suami pun kena ni lah. Stres penting sekarang ni. Dari segi tanggungjawab keluarga, tanggungjawab kewangan, ada hutang apa, problem dari segi kerja, tanggungjawab ni penting ni, stres ni. Saya nak detail aku tak sempat, tapi stres sebenarnya boleh sakit jantung tau, orang tak perasan tau. Macam politician tadi, orang hutang banyak ke apa, problem nak kahwin satu lagi ke, ada masalah keluarga ke, masalah kerja, penting sekali.
So isi jam 2 sampai 2. Itu dia saya jelaskan. Okey, HIV/AIDS ni secara ringkas penting tak penting ni tau. Okey, HIV/AIDS ni pasal ini pun saja saya beritahu pasal ini kesihatan am tau. Ini masih kesihatan am. Jadi HIV/AIDS ni nak tahu kena tahu dulu. Ada empat perkara. Pasal kadang orang terfaham nak kalau dengar HIV/AIDS ni tak ada benda lah. Yang orang lain tak sebenarnya ada benda. Dengar betul. Pasal melibatkan semua orang sebenarnya. Empat perkara HIV/AIDS yang dia unik dan pelik tau. Yang orang tak perasan tapi saya akan beritahu. Okey, yang pertama, HIV/AIDS ni sehingga ini hari ubat tak ada. Ubat tak ada. Kes pertama 1980. Ubat tak ada. Kalau nak cerita dia ada dua penyebab. Satu betul, yang kedua saya buat tapi boleh bincang lah pasal semua anda sebut dalam bincang pasal kan. Yang pertama gini. Yang pertama disebabkan kuman HIV ni dia macam kacau tau, dia tukar-tukar, dia mutate tau. Dia kadang-kadang tiba-tiba ada negara-negara tu, oh dah jumpa vaksin lah, no problem. Lepas tu saya dengar 3 bulan senyap, tak boleh makan. Tak boleh makan lah bila senyap. Kadang mereka tu, oh dah jumpa lah vaksin, kita dah try ke Afrika apa, lepas tu senyap. Tapi bila senyap, tak boleh pakai lagi, masa itu. So setakat ini lagi, dah 28 tahun, ubat belum ada HIV. Itu yang pelik. Allah kata setiap penyakit ubat kan memang kan, tapi belum ada, bukan tak ada, belum jumpa. So salah satu dari segi teknikal benar, ubat tadi dia kadang dia kata boleh tukar tambah ciri. After 6 months dia tambah sikit. Jadi saintifik ni bila dah jumpa ubat, lepas tu jadi baru keluar. Tapi dia sikit-sikit lah, dia bukan totally gitu. Sebab tu ada HB1, HB2, HB1 dekat bahagian sini, HB2 bahagian Afrika, dia gitu. Lepas tu manusia bergerak. Manusia kan bergerak, dia ikut. Jadi tukar-tukar. Jadi ada kacau-kacau, jadi susah sikit. Okey, stage kedua gini. Penyebab kedua kelakar, tapi boleh dengar, saya punya kurawat, tapi mungkin betul. Stage kedua gini, sebab kedua, kes pertama orang Amerika tahu. Sekarang orang tak tahu. Kes pertama 1980 orang Amerika 2-3 tu dekat San Francisco, tiba-tiba demam, batuk, masuk hospital, pakai ubat tak baik, tengok terbaring, berak, muka, demam tak baik, lepas tu bintik-bintik keluar, meninggal seorang San Francisco tahun awal 80-an. Jadi Amerika sudah panik tau, panik hero tak boleh malu tau, hero macam mana ni. Ini saya buat lah, boleh dengar saya buat. Mereka kan hero satu dunia kan. Ini tak boleh ni, kemalu mereka mana boleh ni. Hero tak boleh kalah. Ini kemalu kalau investor tak rata benda. Yang mereka HIV apa, tak boleh. Dia jadi ini saya punya gurauan lah. Jadi dia check balik orang yang pertama kena, kedua dia tahu orang ni sejarah dia macam mana. Sejarah sebab tu sekarang tak cerita pasal ni, hero tak boleh cerita. So bila dia semak, klasi kapal tau. Orang klasi kapal. Oh cantik, story cantik. Klasi kapal, gerak. So klasi kapal dipakai berlayar satu dunia lah, mana-mana. Jadi akhirnya dia kata, oh memang logik lah cerita dia tu. Dia masa mula-mula berlayar, dia singgah di Afrika. Jadi kesimpulan, kemungkinan besar dan cerita teorinya dah pertama tak boleh buktikan, iaitu punca HIV/AIDS asal-asalnya daripada binatang-binatang liar di Afrika, terutama orang yang ramai kena tadi, klasi kapal. Bila di Afrika dia jalan-jalan berburu gigit, ataupun dia jumpa pelacuran Afrika, atau dia jumpa kematian di Afrika. Jadi konon-konon beruk di Afrika, dia gigit laju ke situ, gigit orang tadi bawa ke sana pula, atau homoseksual lah, benda apa. Jadi kita cantik, orang mereka tak kena benda yang kena beruk. Jadi saya punya kurawat, saya berbuat saya tambah saja pelanggan kurawat. Katalah bulan depan ke saya pergi Afrika, saya nak tanya beruk, tanya sikit, awak tu yang punca HIV tadi,
cerita ceramah tuan, saya tak boleh cakap lah tuan. Rasa manusia ni gila juga lah. Saya duduk hutan makan pisang, saya kena duduk. Jadi kami ramai-ramai doa, ubat tak ada. Walau boleh saya maaf, tapi bukan itulah. Dia punya cerita memang buruk Afrika. Betul, cek lah internet buruk Afrika. Yang tak lupa saya gurau lah, yang buruk tu doa saya gurau. Okey betul, tapi itulah. Tak lupa. Aku siapa yang kena kuman HIV memang hukum mati tau, memang meninggal dalam masa 12 tahun. Ini ikut kajian perubatan. Sesiapa yang kena kuman HIV dalam masa 12 tahun meninggal. Confirm. Memang tak ada maaf, saya tidak sedar. Itu penting ni. Sebab aku meninggal tak lupa nanti. Kalau lupa mungkin alam meninggal tak lupa. Memang paling lama. Kalau nak tahan lama sikit, kadang makan ubat, suntik dia tak bulan ke, makan ubat. Kadang orang segar. Segar ke malu, suntik segar. Hospital ke mana. Lepas tu 3-4 kali cabut, lagi kampung ke mana, meninggal. So, sesiapa kena kuman HIV memang minta maaf. Tak ada mata balik, hukum meninggal dalam masa 12 tahun. Memang kira death sentence lah. Okey, nombor 3, jangkitan siapa boleh kena? Siapa boleh kena? Orang sana, orang sini, semua orang boleh kena kalau tak boleh jaga. Jangkitan HIV 2 je, melalui seksual, melalui darah. Seksual, siapa melibatkan diri seksual dengan yang orang tak kenal ke, girlfriend ke, boyfriend ke, pelacuran ke, bosia ke, siapa homoseksual apa, pasal kuman dia melalui kemaluan, melalui air mani, cecair, lendir, darah sebagainya. Siapa melibatkan diri, pasangan tak tahu, boleh kita kena. Cuma namun demikian, kumpulan ni sebenarnya tak ramai, sebenarnya 2-3%. Dia pun nak jaga juga, dia pun takut juga, pelacuran nak hidup juga, nak cik duit. Dia pun dia jaga juga, maksud dia mandi ke benda tu. Maksud dia kena makan ubat ke, dia makan ubat apa benda ke, kondom ada. Tapi maksud dia, jadi ada tapi tak ramai, tapi boleh jaga. Okey, yang paling ramai yang tak perasan sebenarnya penyakit dadah. Ini orang tak perasan. So penyakit dadah ni, masalah dia tadi, dia jatuh, dia share tau. Kadang 2-3 hari tadi, dia dekat mana, kat rumah orang, ke biar ke dekat Terbengkalai ke, daripada Terbengkalai ke, dekat. Dia selalu kalau Johor tu, saya penyambung buah, dia dekat port. Dan itu port mana? Port pelabuhan PTP ke port Pasir Gudang, bukan itu port ke saya Cina ni. Itu port, router pun tak tahu, router pun takut pergi. Kata lah port mana, itu dekat kubur ujung-ujung dia. Jadi polis pun tak pergi, orang pun tak pergi. Kak, itu you tak takut hantu sana kak? Dekat hantu pun dah pergi. So, dia punya port tadi dekat kubur ujung-ujung tadi. Dia duduk situ 2-3 hari situ, kencing, perak, mandi situ. Dia cocok situ. Jadi jarum tadi, kalau 10 orang tadi, selalu ubat tak habis, situ lah. Jadi kalau seorang, memang semua kena. So jarum tadi share, dia memang tak ada nak HIV, mana dia nak kian nak ubat dah. Jadi kalau kena. Jadi yang paling ramai kena penyakit dadah. Memang ramai kena. Jadi penyakit dadah ni pula, lepas 2-3 hari dah dekat semak, aku dah bangun, dah mandi, boleh bersih, balik rumah ada isteri. Itu yang problem. Jadi balik isteri kena. Isteri kena bukan melalui penyakit dadah, bukan jarum tadi. Melalui seksual lah isteri kena. Sesuai bahim. Sesuai kalau penyakit dadah, dia bahim. Pasal dia pergi sana dan dunia lain tau. Dan dia nak potong buat, jadi satu jarum, satu switch, share semua. Kalau seorang kena, memang semua kena. Saya baru ni ada ceramah dekat penyakit dadah tadi, Ustaz Suci, dia datang ceramah kesihatan. Nak balik tu dah 3 tahun. Saya berbual dengan urusi. Rupanya semua orang dah nak balik 2 bulan lagi, tapi semua HIV tu. Saya cakap, ini macam mana balik ni? Tapi bukan tiba saya lah, dia masuk dari kawasan menteri, tapi balik. Kalau ikutkan boleh kena tau, isinya. Kecuali pakai kondom. Oh tidak memang. Saya dah tahu dia punya nasihat, tapi saya ceramah lain. So memang ramai lagi dadah. Jadi kalau dia bujang, okey, balik isi. Jadi semua orang boleh kena lah, kalau tak jaga. Maksudnya seorang terlibat seksual ke, atau lagi dadah balik. Okey, yang akhir sekali yang keempat tadi, masalah dia gini tau. Yang ajaib dia pula, bila ibu HIV, bila mengandung, kidingan anak automatik kena. Tak sebenarnya. Itu yang masalah dia. Bila ibu HIV, bila anaknya lahir,
Untuk anaknya kena hanyalah 25% tau chance. Untuk baby tak kena 75% tau. Jadi kemungkinan anak tak kena, itu yang ada. Memang ada. Jadi mak ayah HIV, mak HIV, anak kemungkinan tak kena. Jadi anak sama ada kalau negara katun, semua orang meninggal, luar sana budak kecil jadi menteri. Pasal semua meninggal, budak tak kena. Ataupun negara maju, anak jadi piatu lah. Anak mak ayah meninggal. Memang pokok. HIV memang meninggal, anak tak kena, anak itu. Anak tengok 6 tahun dia meninggal ayah. So kalau tak jaga, negara pun penting. Negara penting. Dari segi sosial ekonomi. So anak-anak yatim piatu lah. Ayah mak akan tinggal. Negara 40 je meninggal. Ikut boleh kerja tak boleh. Tenaga sumber manusia habis. Budak kecil dah nak jaga lah. So HIV ni penting. Penting untuk individu, penting untuk keluarga, penting untuk negara. Kan nampak? Aku HIV orang tak perasan. Sebab apa? Ubat tak ada. Sebab ubat tak ada, perlu punya doa. Walau-walau. Kan? Tapi kalau ada siapa kata buat kampung apa daun-daun, memang kaya, billionaire. Sekali boleh jumpa, cubalah cari. Kalau buat ada daun kampung ke daun pokok apa, cuba. Pasti belum ada ubat. Cubalah. Kalau ada memang kaya tu. Ubat menyembuh penyakit HIV tak ada lagi. Memang tak ada lagi. Okey, kesihatan reproduktif. Ada soalan apa tak? Kalau ada soalan tadi apa? Kesuburan wanita. Ini saya cerita secara ringkas. Penting juga ni. Kadang kalau dah tahu tak maaf mungkin awak dah pandai. Tapi saya agak sikit. Saya tunjuk sikit. Macam mana dapat anak 5 orang ke 10 orang ke 20 orang ke 30 ke. Berdasarkan fakta. Dia begini untuk takut abang ni kan nak cuba ni kan dapat anak. Ini perut wanita mungkin dah biasa. Tengok kat luar dah biasa kan. Dalam. Ini katalah perut depan tu kita siat lah. Siat kulit depan. Ada wanita. Ini depan dia ini katalah pusat. Belakang pusat ini kecil. Mulai kecil, ini rahim. Ini yang belakang. Ini yang kata kolon, rektum. Yang cancer tadi kat najis ini belakang. Okey, ini rahim wanita di tengah-tengah. Okey, rahim wanita sebab tu wanita bila mengandung, rahim yang besar dia langgar punya kecil nanti tak buat kecil. Kan? So suami jangan risau kalau agak gelap sangat beli paper orang tua pakai kan. Okey, yang kedua ini belakang ni tadi semelit. Jadi wanita semelit sekejap. Bila mengandung semelit sekejap, buat besar susah, buat kecil senang. Sebab rahim dia besar. Okey, yang kedua ini nak minta kaum wanita nak ajar mak bidan sikit. Ini okey, ini rahim, ini ovary dan ini tube, oviduct, fallopian tube. Ini nampak ekstra tangan ni tadi. Ini untuk nak beritahu mak bidan. Nama dia broad ligament. Tujuan tali ni tadi, broad ligament ni sebenarnya pasal setengah mak bidan kampung dia suka cakap awak dia tadi awak punya rahim boleh jatuh ke depan lah, ke belakang, ke lubang atas lah. Jadi susah dapat anak. Jadi sebenarnya di perut wanita ni tadi ada 2 tali tau. Yang ni dia macam katalah buat kemah supaya kemah tak terbang ibu buat tali tutul lah, dekat tutul lah. Jadi tali 2 ni dipanggil broad ligament supaya rahimnya cantik keluar. Jadi senang dapat anak kan. Memang betul kalau rahim jatuh ke depan ke belakang susah sikit. Tapi otomatik memang diadakan tali ni broad ligament. Jadi kalau mak bidan cakap awak punya rahim jatuh ke depan, ke belakang, awak jangan mak bidan sebenarnya doktor saya cakap saya ada tali nama dia broad ligament mak bidan. Jadi supaya rahim awak kedudukan cantik, insyaAllah dapat anak. Okey, yang keduanya wanita ni tadi awak ada ovary tau. So dalam ovary ni rupanya wanita ada telur bang. Dia ada telur rupanya. Dalam ovary tu ada telur tau wanita. Nama dia oocyte. Ejan dia pun ada 2 telur ni. Oocyte. So setiap wanita dalam ovary ada telur tau. So setiap wanita dijangkakan telurnya sebelah kanan 100,000. Sebelah kiri 100,000. Setiap wanita lebih kurang 200,000 telur dia ada dalam badan. Kalau semua menetas, anak berapa? 200,000 anak. Itu saya kata ni. So jangan risau, isteri ni memang boleh dapat anak ramai. Kalau enggak lagi. Semua dah ada anak kan, tapi saya ulang balik lah cerita dia. So 200,000 telur. Memang
abang dia cakap besar, kat abang dia cakap besar, abang telur 2 biji. Saya 20,000 telur bang. So, pasal nama dia telur, usai kan egg kan. 20,000 telur. So, saya nak cerita betul-betul dapat anak, walaupun dah dapat anak, saya ulang balik. Jadi awak lagi, lepas ni lagi bijak satu. So, setiap wanita 100,000 telur tau. So, setiap bulan actually, wanita punya telur, dia akan keluar sebulan sekali tau. Sebulan sekali, bila telurnya keluar, dia akan berhenti di sini tau. Atau berhenti di sini, sebulan sekali. Di tiup tau. Bila dia berhenti di tiup sini, baru dia menunggu abangnya datang tak datang. Selama 2 hari 2 malam. Penuh datang. Kalau abang mau petang kembali kampung ke hari 2 hari tadi, habis. Bulan depan lagi. So setiap bulan, isinya telurnya akan keluar. Dia akan berhenti di tiup sini. Dia wanita pun pada dia nakal dia sembunyi kat tiup sini. Jadi untuk suami yang bijaksana, awak kena tahu isinya bila telurnya keluar setiap bulan. Tapi awak jangan lupa ni, besok dia lepas mandi awak tengok mana telur kan. Telur kan. Telur dia bukan macam telur awak keluar kan. Telur dia dekat dalam dia kecil je telur dia. So suami kena tahu bila telur dia keluar. Kalau penting nak dapat anak masa tu. So actually suami yang bijaksana, awak tak simple je, awak tanya 2 soalan je sebenarnya. Yang pertama tanya isinya, yang awak punya uzur regular tak? Yang pertama regular. Untuk nak tahu tadi terus, bila dapat nanti kalau telur, tanya whether regular tak regular. Maaf cakap ada sebuah wanita, uzur tak regular, 4 bulan, 5 bulan ada. Tapi yang regular setiap bulan. Tapi sekarang ni doktor klinik, doktor mana-mana semua dah banyak, dah pandai, doktor pun belajar ke doktor klinik. Kita cuba regular kan. Mana yang wanita uzur tak regular, yang baru kahwin lah, yang ini mungkin dah regular, yang belum kahwin. Mana tak regular, saya sumpat kita regular kan. Recycle kan seriman. Makan ubat, dekat hari stok, uzur datang. Lepas tu 2 hari, makan ubat balik, 1 hari, itu uzur datang. Jadi, lama-lama dia regular. Pasal benda ni hormon, jadi kita nak hormon ni dipanggang macam pening sikit lah. Jadi kita betulkan. So yang pertama soalan suami pada isteri, uzur regular tak regular? So kalau uzurnya regular, senang je. Nak tahu isinya yang awak punya uzur hari pertama hari apa? Ada suami sampai sekarang tak tahu isi pertama, isinya uzur bila? Hari pertama. Bila tanya isinya soalan kedua, dia first day uzur bila? Adalah isi cakap abang uzur pertama abang takkan lupa bang, senang sampai bila abang ingat. Itu biasanya bang, saya uzur hari pertama 30 bulan, duit gaji masuk ATM, uzur pun keluar bang. Uzur lah uzur. Jadi katalah ada isinya betul uzurnya 3 bulan, duit masuk, uzur keluar. So katalah isinya 30 bulan. So telurnya keluar roughly ikut perubatan 12 days before. Senang je. Secara kasar lah, dia kata 12 hari, 13 hari, 14 hari ke. So 12 hari sebelum uzur datang, dijagakan telurnya. Kan senang. Jadi katalah 30 bulan tadi isi uzurnya datang hari pertama. So secara kasar 18 hari bulan. So doktor selalu ingatkan 2 hari depan dia belakang. So 16 hari bulan, 15, 18, 19, 20 hari berjaga-jaga. Kalau suaminya attack, insyaAllah dapat anak. Tak mau attack, tak dapat anak. Tapi nak attack, tak mau anak, kena pakai helmet. Helmet itu, pakai pihak. Kalau pegang, jangan lepas ni masuk bilik, tengah malam helmet itu kan. Jangan anak ni, ada apa, tengah malam pakai helmet. Pakai helmet itu. So secara kasar senang dia. Secara kasar 2 hari, 3 hari uzur nak datang. Masa tu insyaAllah telurnya keluar. Very simple, itu je. So telurnya dijaga di sini. Okey, yang suami dia pula. Ini suami penting ni. Suami dia pula senang dia. Suami dia sebenarnya berdasarkan kualiti air mani. Dalam air mani tadi, spermatozoa. Dijagakan lelaki tadi, collection air mani. Ini saya cerita detail, jadi awak nampak. Detail air mani tadi mengandungi 80 hingga 100 juta sperm. Jadi satu pengeluaran boleh dapat 100 juta anak lah. So suami ni lagi power. Katalah isteri dia kata ada 2,000 telur ni kat negara. Kau cakap askar awak 100 juta. So suami menang balik. Sorry.
Ada 100 juta sekarang. Jadi satu pengeluaran air mani sebenarnya boleh dapat 100 juta. Tapi tak boleh berlaku sebab dimasukkan ke dalam satu barang hiburan. Kalau masuk 10,000, okey, tak praktikal. Jadi dimasukkan dalam barang hiburan. Tapi air mani tadi sebenarnya kalau okey gini, sesiapa yang katalah 4-5 tahun tak dapat anak, bila jumpa doktor, salah satu yang lelaki kita cek air mani. So air mani seorang biasanya kalau lebih nak praktikal lagi, biasanya 3 hari tak bersama, 3 hari tak keluar air mani. Pasal kita nak cek volume betul-betul, nak tengok population betul-betul berapa maksimum. So biasanya sekurang-kurangnya 3 ml population. Kalau sikit, minta maaf, sorry. Dia mesti 3 ml, bila cek kafet 80 juta cik, alhamdulillah bagus. Ada semua orang kolek, alamak cik 1 ml sikit, lepas tu cek 1 juta cik, cair cik. So penting, memang kalau diri saintifik itu. Saya cerita ni pura ke, saya ada seorang patient dulu, profesor UTM. Dia datang, doktor, saya nak cek air mani dah. Cakap, Hamzah Prof, ni cerita benar ni. Tapi akhirnya walau alam, dia kata gini Prof, dia kata Prof, saya nak cek lah. Lepas tu kadang berbual dengan isi dia, rupanya ini profesor ni, sekarang mungkin dah pencen dah, umur 5, dekat nak pencen 54. Isi dia pun baru menopause 52. Jadi kadang Prof nak kahwin lagi kan. Dia bercadang lah, bercadang. Jadi dia punya modal di sini, modal lain susah tau. Dia tahu isi, tak dapat anak bunuh nak. Modal kan itu susah nak jawab kan, tak dapat anak. Saya isi tak dapat anak. Jadi isi dia sudah sama sekali. Kata abang, saya tak dapat anak. Abang ingat kau dapat anak ke? Kan dia pusing balik. Saya betul dah menopause dapat anak. You nak kahwin dapat anak, you boleh. Itu profesor pun saya. So profesor kan akademik kan. Semua dia tanya pun dia fikir balik. Betul juga aku. Dia ada betul saya nak cek mana. Itu yang saya tahu cerita dia. Okey, so air mani tadi kalau dikeluarkan tempat biasa dalam setengah jam mati. Air mani kering. Tapi dimasukkan dalam badan ibu boleh duduk 44 jam. Jadi profesor tadi cek kat mama mana lah. Bila balik saya tahu oh normal. So profesor tadi memang normal 80 juta dan normal lagi. Tapi lepas tu kahwin dia walau lah, mungkin tidak. Dia saja curiosity kan. Orang dah isi dia tanya, you boleh dapat anak ke? Dia pun betul juga dia akan cek. Tapi itu yang saya tahu tadi. So lelaki tadi 100 juta tadi, rupanya memang susah daripada bawah, daripada sini, pistol air bawah sini kan. Dia nak jumpa sini, rupanya dia ambil masa lebih kurang 2 hari malam. Pasal banyak-banyak masa di sini, banyak dari segi nak masuk di sini dan sebagainya lah, banyak-banyak halangan. Jadi rupanya saya nak cerita sebenar-benarnya, yang benih lelaki dengan wanita rupanya bertemu di sini, tube. Bertemu di tube, di sini dia akan cell division untuk 2 hari 2 malam di sini. Lepas tu over tadi bila bertemu jadi over, cell division 2 hari di sini. Lepas tu dalam masa 3 hari over makan turun di sini. Sebab baru mengandung di sini. So yang banyak suami isteri tak perasan dan orang awam tak perasan, pertemuan benih lelaki dan wanita di tube sini. Sebab tu ada setengah wanita tak dapat anak bila dilihat tube-nya sempit. Tube sempit mungkin lewat berkahwin, lewat dapat anak, salah makan ubat, kadang suka jadi sempit, kadang masa muda ada infeksi apa, buat tak tahu, tengok rosak. Jadi sebab tu bila pakar tengok, okey, dia akan tengok tube. Tube pun dia tengok, sempit dia bukakan. Kalau boleh buka, bukakan. Sebab tu dia panggil ada tube kan, tube dia tu. Yang ketiga nak betulkan saya bercerita juga, kadang setengah wanita ada dipanggil kandungan luar rahim. Kan, kandungan luar rahim, topik actually kat mana memang betul luar rahim. So sebenarnya dia dekat tube ni tadi. So sepatutnya after 5 days over day akan sampai di sini, tapi tak turun. Itu mungkin sempit sebagainya, dia jadi benih, jantung bagus, tak turun, sempit ke apa. Jadi bila sini dia pun besar tak besar 5 hari, 6 hari, seminggu, akhirnya 2 bulan dia senang. Jadi bila 2 bulan pun sakit perut, aduh sakit senang. Jadi bila wanita mengandung 2 bulan sakit senang, jumpa doktor, saya mengandung dan saya sakit perut dan saya mengandung. Sebab tu awal mengandung kan doktor suruh scan. Kadang scan sini tengok mengandung, okey bagus mengandung 2 bulan. Dia scan tak nampak anak lah baby. Bila dia scan ada betul sini, tengok ectopic pregnancy. So that's why ectopic pregnancy, emergency. Bila 2 bulan betul sakit, sebulan tak rasa lagi. Bila dah sempit sakit, kalau dibiarkan dia burst boleh pecah. Boleh pecah tumpah darah, siap-siap boleh meninggal. Itu
bahaya. Sebab tu wanita tadi awal mengandung digalakkan scam. Kan, yang kedua tak scam tak apa. Kalau 2 bulan sakit senak, doktor cakap betul. Itu yang penting. Itu yang penting. Sebab apa? Pertemuan benih actually dia kaji. Itu yang orang tak pasal. So jelas itu. Okey, kesihatan seksual. Okey, kesihatan seksual ni gini. Kesihatan seksual ni, saya suka perubatan tau, surat perubatan. Seseorang yang berkahwin tadi, berkahwin suami isteri, wanita lelaki untuk seksual tadi, 3 perkara kena ingat. Tujuannya 3 perkara, iaitu mendapat zuriat. Kan, untuk berkahwin dapat zuriat, ikut sunnah Nabi zuriat. Yang kedua berkahwin untuk kasih sayang suami isteri. Yang ketiga kenikmatan seksual. Jadi persoalannya sekarang, kadang ada masalah ni yang tahu sama sendiri saja. Pasal ni rahsia, dari segi perubatan pun rahsia, kita tak tahu. Okay. Cuma dia dari segi seksual ni tadi, okey sekarang ambil gini, syarat sebelum masalah sakit tadi, seksual tadi, saya cerita menopause tak? Kita tak lepas saya cerita menopause boleh? Menopause. Okey, menopause tadi, menopause dulu. Okey, menopause wanita akan sampai menopause. Lelaki untung, you tak ada andropause. Kerana wanita panggil menopause, lelaki tak ada pause, dia panggil andropause. Itu pun sedikit. Sebab tu wanita bila menopause saja tak boleh dapat anak. Dia punya telur tadi tertutup, hilang. Lelaki okey lagi, 70 pun boleh dapat anak. Untung. So wanita menopause tadi, bila menopause wanita, setengah wanita bila 50 tahun dia akan putus sikit. Jadi ada setengah wanita sebelum tadi kebanyakan dia punya badan tadi estrogen tolong tau. Jadi bila estrogen putus saja, setengah wanita mengalami ini tau. Ada setengah wanita panas tau, panas, berpeluh, letih, panas dia. Rasa badan panas, dia berpeluh, dia tension, sakit kepala. Lepas tu nak marah-marah, kadang suami pun tak suka. Ada setengah wanita itu. Ada seorang nurse tu, pengalaman kita orang, ada nurse tadi. Bila kita tu nak menopause, suami dia macam orang yang dia gigil tu, macam nak marah, tension tu. Sekali tu tengok-tengok, nak menopause. Bila kasih pil HRT dia, okey balik. Jadi ada setengah wanita nak menopause, sampai orang yang dia gigil pun dia. Suami ingat dia, aku juga tapi dia nak menopause. Ada setengah wanita macam biasa je, okey biasa. So kena tahu wanita nanti akan berbeza. Selalu sebelum menopause uzurnya lain-lain. Dulu uzur bagus, bila nak keluar uzur lagi sikit. Kadang datang sikit, datang banyak sikit. Dan tu, lepas tu panas, tension, nak marah. Dalam umur biasanya 50, kalau awal 45 dah 45, 46, 50. Jadi itu menopause. Sebab tu ada separuh kita kasih ubat. Ubat HRT dia awet muda. Tapi setengah wanita dia salah guna yang latih-latih ke orang putih siapa pelaku dah 50-60 dia makan pil hormon balik, memang awet muda balik. Dia muda balik, dah bagus. Suami pun seperti dia lawa balik dan nampak muda balik. Memang so ada setengah wanita yang makan, tapi hukum dia tanya ustazah boleh lah ustaz pasal. Tapi kalau benda tadi untuk membahagiakan suami bagus. Tapi untuk lawa kita untuk orang mungkin tak boleh. Tapi separuh memang ada HRT. Risiko dia bila pakai HRT takut kanser payudara lah, kanser payudara. Tapi ubat ni lama kelamaan yang tukang jual pun nak jaga juga. Kalau kena kanser dah kena saman begitu. Jadi dia lama-lama dos tu dikecilkan tapi berkesanan bagus. Jadi HRT ada ruang tapi kena bincang dengan doktor lagi. Memang bagus, makan nanti nampak dan itulah dah sakit hilang. Okey, balik masalah tadi. Dia gini, dia seks tadi, ini terus terang, dia gini. Berdasarkan lelaki dan wanita. Jadi lelaki punya pengetahuan seks, perlakuan dia berdasarkan dia punya environment mula. Seorang lelaki tadi berdasarkan pengalaman dia ke, dia punya maklumat ke, pelajaran dia ke, sekolah dia sebagainya, okey dia maklumat.
yang wanita pun ada dia punya pengetahuan dia, pengalaman dia sebagainya, mungkin dan masa. Jadi kedua-dua ni tadi dalam mengadakan seks ni dua-dua kena kompromi. Pasal orang tadi doktor ini seksual ni yang normal berapa kali? Satu hari sekali ke, satu hari 5 kali ke, satu hari 20 kali ke, atau sebulan sekali ke, setahun sekali. Yang lelaki ada masalah perubatan. Bukan nak nafikan, tidak. Maksud dia important ni macam dia kurang berfungsi. Dia tak sampai kekerasan begitu. Dan juga ada lelaki yang kedua, ini masalah perubatan, bukan perubatan, simptom dia. Yang satu pengeluarannya cepat sangat. Ini biasa ada berlaku. Yang ini juga psikologi, yang ada tak minat, kurang nafsu apa dan sebagainya, takut ada begitu. Wanita pula pun sama, ada yang tak minat, kurang minat. Sebab ini pengalaman lama pelajaran dia dulu, takut. Lepas tu ada setengah wanita dia sakit wanita. Setengah wanita sakit. So kalau wanita sakit di sini sakit, jangan ambil ringan tau. Pasal kadang ada masalah. Selalu kadang dulu operation tu ada tali tak hidang lagi tu, ada doktor bersih tinggal lagi dalam jarum ada sakit apa, ada infeksi kuman apa, ada banyak, ada masalah sebenarnya ada. Setengah wanita ada sakit. Memang ada. Yang ketiga, yang wanita pula ada setengah wanita tak sampai kepuasan. Bila wanita sampai kepuasan, dia macam bagian kemaluannya akan basah dan lepas tu dia macam rasa kekerasan, kekejangan, macam kena shock. Walau itulah wanita kan, dia begitu. Jadi ada setengah wanita bukan sebelah kecil langsung tak rasa ada dia takut je lah, dia apa itu lah, dia ala nak layan okey lah, ada walau tahu. Jadi ni saya baca buku lah. Jadi ada suatu ada wanita pertama tak sampai. Ada wanita kalau lebih apa dia. Jadi kita saya betul tadi dia lahir badan lahir punya pengalaman, lahir pengetahuan, lahir punya rakan-rakan kadang-kadang masuk sekolah situ bukan salah kadang situ. Jadi benda ini masalah rumah tangga ni. Jadi ada yang ada suami tak mengandung apa jadi masalah itu sama je. Kurang minat, tak minat, takut pada, sakit pada. Pun ada tak capai kepuasan. Yang lelaki pun lebih kurang tadi, sama. Tapi yang ketara betul ini, lelaki dia kurang naik, ketegangannya sekejap dan balik sebagainya, ataupun yang ketara pancutannya keluar cepat. Yang wanita pula ketaranya yang nampak ketara sakit, wanita sakit, lepas tu macam tak minat, tak sampai kepuasan. Yang ketara lah. Tapi yang lain tadi ikut dia punya spektrum lah. Tapi akhirnya yang penting dua je. Satu perubatan menjumpa doktor sebenarnya. Jadi dia menjumpa doktor sebenarnya. Sebab tu doktor rahsia orang punya sakit itu rahsia. Kalau kita cakap salah kita ada rahsia. Sebab tu dia satu bagian perubatan, yang kedua bagian kaunseling. Kaunseling kadang kaunseling rumah tangga, bagian ustaz kaunseling atau kaunseling psikologi. Ada orang tak boleh tengok muka suami dia langsung tak ni. Suami tu di sini memang berdiri tak ni. Awal-awal gitu, ada gitu. Jadi tak tahu. Jadi ada bagian kaunseling biasa yang bagian keagamaan, mungkin tak faham, tak menjawab apa. Ada juga nafkah lahir batin sebagainya. Ada kaunseling bagian psikologi, ada bagian kaunseling bagian psikiatri pun. Yang lain tadi perubatan. Jadi kadang ni dia orang jangan pandai tengok kalau berbincang perubatan. Jadi kadang kalau ikut masalah tu lah, kadang ada masalah takut lah, ada perasaan, ada orang kena tension sesuatu pun kadang dia semangat tak ada. Ada takut dulu apa pun ada masalah dulu, pengalaman lama masih kecil, kena campur lah, kena rubah dia semua orang lah. Jadi sampai itu tak minat ada. Jadi ada perasaan tension dengan problem masalah memang kurang minat. Lepas tu ada bergaduh lah, ni masalah awal lah, masa bergaduh duit lah, masuk keluarga tu kurang minat. Jadi sekat ibu bapa yang ni awak tidur sana, awak tidur sana, contoh. Jadi bergaduh, semua ni gaduh. Pengalaman, dia akan seks.
Jadi tadilah, that's why kalau seksual tadi, suami isteri kena berbincang. Yang kedua perubatan, memang selalu perubatan sebab perubatan. Lelaki kalau kecil manis, darah tinggi, tak kawal, memang agaknya tak ada bau, memang betul. Dia terbalik pula tau, darah tinggi pasal ini kemaluan lelaki dan wanita sama saja. Dia untuk maksimum darahnya pergi ke situ, pergi ke alat lelaki, pergi ke alat wanita. Dia saluran pipe ni terbuka darah, jadi darah semua pergi situ. Jadi lelaki pun dia punya semangat datang, yang wanita pun bersama. Jadi wanita keluar air sebagainya, darah pergi situ. Lelaki ketegangan dari darah itu. Jadi katalah contoh lelaki, orang darah tinggi kalau tak makan ubat pun boleh kekuatan jatuh. Lelaki kencing manis tak kata pun jatuh, pasal kencing manis dah tinggi, pipe darah pun terganggu tau. Flow darah pun terganggu. Yang kedua pula, yang terbalik ni pula, ada setengah ubat darah tinggi, makan ubat pun terjatuh juga, tak power juga. Yang kencing manis, salah makan ubat pun jatuh juga. Jadi dalam kencing manis tak naik, makan ubat pun tak naik juga. That's why ada masalah ubat. Tapi kadang doktor tak tahu, tak cakap. That's why siapa lagi ni mana, doktor cakap, doktor saya makan ubat ni macam tak berapa bawa. Doktor kadang ubah ubat. So secara kasarnya, ubat lagi mahal, lagi tak tergantung. Semua ubat, macam kereta lah. Kereta bisnis selama aku kereta kecil, problem je. Jadi ubat lagi kencing manis, lagi mahal, lagi tak tergantung, lagi murah. So maksudnya ini segi perubatan. Maksud dia, cakap doktor tukar, doktor sekarang pun dah dapat, jadi jumpa doktor cakap. Jadi maksudnya perubatan berjaga, kencing manis nanti pun ada gangguan. Baik lelaki baik wanita. Nanti semangat hilang. So kena gitu. Jadi pokoknya penyelesaian dia satu suami isteri lah bincang. Ini kalau dia ada orang sepahaman, yang lain doktor kena buat berbincang, doktor saya bersama sakit apa. Doktor cek kadang takut infeksi, ada batu barang ke infeksi tu begitu. Kadang doktor masa operasi tu tertinggal jarum orang lama keluar, tapi boleh ada berlaku. Sakit pun lama tersalah ikat apa, jahit apa, ada juga. Yang lain counseling lah, ini mungkin juga bagian dia tahu kalau ada problem apa, gaduh tak kuat dia pun bagian ini. Bagian kalau tu sikit bagian sebelum itu lagi bagian sakit juga. Kan ada juga ada smoker sakit juga. Secara kasar gitu. Ini secara kesimpulan lah keluarga-keluarga ni satu komunitas. Saya rasa sekarang dah suku ada soalan ni. Ada 5 minit untuk soal jawab. Ada dah 5 minit, ada agak silat. Saya rasa ada peluang nak tanya ni. Yang boleh saya jawab lah. Tak mahu kasih pun level biasa, tapi mungkin pengalaman baca dan sebagainya lah dalam rakan-rakan pakar pun ramai kawan. Ada soalan ni, ada tuan-tuan ada soalan apa-apa. Ini okey, surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, ibu susul anak sehingga 2 tahun. Yang ayahnya pasti cukup makan, cukup pakaian. Saya nak cerita negara lain tau. Negara Sweden. Saya malah internet. Ini penting untuk komunitas tau. Ini penting dari segi kita punya inilah polisi dasar kerajaan. Di negara Sweden tau. Di Europe Sweden, ibu yang bersalin, yang bekerja bersalin diberi cuti gaji 80% tau. Selama yang paling lama di dunia 16 bulan. Orang kata saya beritahu awak. Di Malaysia 2 bulan kan. Di negara Sweden 16 bulan. Macam tak masuk akal tapi betul. Jadi di sana susu tin tak laku. Di Pahang saya tak berhenti tapi terbaca lah baca majalah ada apa. Susu tin kurang laku. Ibu di sana susu badan. Bila susu tak keluar dia nangis macam cacat. Doktor please kasih baru. Di taman-taman susu badan dah macam orang biasa. Jadi otomatik bila kasih cuti 16 bulan, gaji 80%, otomatik switch susu badan. Pasal gaji jalan, tak ada kerja, susu badan. Jadi tak payah masa, memang semua. Ini orang kafir lah. Di Bahkan negara jiran, Denmark, Holland, Jerman, 2 bulan tak main, 6 bulan ke atas. 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, setahun. Jadi orang selalu tahu the best susu badan. So negara Europe orang kafir susu badan. Jadi
nak kasih susu badan susah sangat, kasih cuti orang. So di Malaysia ni tadi, kalau tanya saya, kita ambil kompromi, perempuannya 4 bulan. Kalau QPEG banyak bising QPEG gaji nenek pun betul bagus. Kalau boleh gaji ibu yang bersalin 4 bulan. So dari segi perubatan sebab 4 bulan, dari segi perubatan bayi baru lahir, makanannya sehingga 4 bulan adalah satu, iaitu susu badan. Bukan susu badan, susu. Baby the first 4 months, the only food yang dia boleh terima adalah susu. Selepas 4 bulan, baru susu tambahan, baru makanan tambahan. Fikiran ke bumbu ke makanan tambahan apa benda selepas 4 bulan. 4 bulan pertama hanyalah susu. Sebab perutnya halus. Kalau kasih sebulan nak kasih nasi, senang nanti saya tengok lagi betul. Sebab tu 4 bulan pertama, budak tuan tu jangan kasih apa-apa, susu saja. So 4 bulan pertama susu pilih. Nak susu badan, susu botol. Orang kapi saya kan pening alamaknya susu botol dan best premium kena cuti orang. So kalau dasar badan nak cantik tadi, cubalah bersih-bersih sikit. Memang cantik susu badan. Jelas kan, nampak kan dari segi perubatan. Itu dia punya reason dia lah. Orang lebih ni kot. So the best breast milk, nak galakkan ibu susu badan, kasih ibu cuti 4 bulan. Gaji penuh memang insyaAllah susu badan. Memang baby memang hotel. Kadang saya kat kampung, budak-budak tu 5-6 bulan memang hotel sebab susu badan tau. Bila start lari dia tu cik-cik budak kampung-kampung kat Terengganu sendiri di Kelantan, Terengganu mana-mana 5-6 bulan hotel susu badan tu. Bila dah start lari 12 tahun dah sakit dah putih sampai kecil semua. Semua bila susu badan memang semua tu. Kasih sayang ada, zat ada, vitamin ada, imun sistem pun jadi mudah. So di sini minta maaf bukan salah ibu. Pasal orang ibu bulan tak. Lepas you fight for 4 months. Memang 4 months baby hotel sihat awak. Suami senang. Itu cinta susu.